A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lidzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun bermula daripada ayat yang pertama berakhir pada ayat yang ke-11 yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah, berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solat mereka dan orang yang menjauhkan diri mereka daripada perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia. Yang mereka yang berusaha untuk membersihkan harta, iaitu menunaikan zakat, dan mereka menjaga kehormatan kecuali kepada isteri atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian siapa yang mengingini selain daripada yang demikian, maka mereka itulah orang yang melampaui batas, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka tetap memelihara solatnya, maka mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi syurga Firdaus, yang mereka mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, keizinan oleh Allah lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita termasuk seperti mana yang Allah firmankan dalam pada muka surat ke-42. Allah menceritakan tentang sekitar 9 sifat orang yang beruntung. Allah mulakan orang yang beruntung itu ataupun orang yang berjaya itu, kata Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian sifat orang yang beruntung yang Allah sebut, yang Tuhan sebut, iaitu orang yang melaksanakan ibadat solat. Yang kedua, orang beriman dia beruntung. Yang kedua, nak jadi orang yang beruntung, jangan tinggalkan solat. Solat mesti ditunaikan. Yang ketiga, sifat orang yang beruntung berdasarkan daripada surah yang kita baca tadi, mengisahkan di antaranya sifat orang beruntung dia khusyuk dalam sembahyangnya, antara sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, Allah kata orang yang beruntung ialah orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Perbuatan yang tidak ada manfaat maka ditinggalkan. Kalau kita nak jadi orang yang beruntung, maka kita mesti meninggalkan segala perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tersia-sia ni tinggal. Kemudian sifat beruntung yang kelima, Allah kata dia meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada manfaat, maka ditinggalkan. Kemudian yang keenam, sifat orang yang beruntung ini Allah kata dia mengeluarkan zakat. Harta dia dikeluarkan, sebahagian harta dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dia sentiasa menjaga kehormatan diri dia. Menjaga kehormatan diri dia. Yang ke-8, dia melaksanakan segala amanah-amanah
dan janji-janjinya. Dan yang akhir sekali yang ke-9, sifat orang yang beruntung yang disebutkan oleh Allah yang perlu kita miliki, iaitu mereka sentiasa memelihara solat mereka. Sembahyang mereka itu mereka jaga, mereka pelihara. Itulah yang digambarkan dalam Quran daripada surah Al-Munafikun ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-11. Di antaranya itu 11 sifat. Maka 9 sifat. Maka kata Allah, siapa yang memiliki 9 sifat ini, mereka itu akan mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah, tuan-tuan boleh selak pada muka surat 42 daripada kitab tuan-tuan. Pada muka surat 42 kalau kita pusing. Dan alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita dapat lagi meneruskan sesi kuliah kita seperti mana biasa. Kita mengisi setiap ruang masa kita ini dengan perkara yang berfaedah, yang bermanfaat. Jangan lupa berniat beriktikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk, walaupun mungkin kita tidak dapat ilmu, yang pentingnya kita pastikan kita dapat pahala. Sekurang-kurangnya kita ikhlaskan hati-hati kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita menyambung kembali bacaan kita. Kita kena cepat sikit, tuan-tuan. Ada ayat ke-28 daripada surah Al-Baqarah muka surat 49. Betul Betul kan? Ayat ke-40, ayat ke-28 dan 29 daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dapat baca dua ayat. Pada ayat ke-28 dan ayat 29 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita cuba merenung maksud-maksud ayat dan kita cuba ambil pengajaran daripada ayat yang telah kita baca. Bagaimanakah kamu tergamak kufur, iaitu mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, iaitu belum lahir. Kemudian Allah menghidupkan kamu, setelah itu dia mematikan kamu. Kemudian dia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya kamu akan dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala apa sahaja yang kamu kerjakan. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi
kemudian dia menuju dengan kehendak, yakni ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna, dan ia amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Kita cuba melihat kembali ayat yang telah kita baca pada minggu yang lepas. Itu berkaitan dengan kebesaran Allah SWT pada ayat ke-26 dan 27. Allah Ta'ala menceritakan tempoh hari berkaitan dengan Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk sehingga ke sesuatu yang lebih kecil. Allah buat perumpamaan, Allah tak rasa malu dengan yang demikian walaupun perkara-perkara yang kecil. Allah buat misal-misal perbandingan-perbandingan. Setelah kita cerita tempoh hari beberapa sifat-sifat orang yang munafik, kesan-kesan daripada sifat munafik pada hari Jumaat yang lepas, di masjid di seluruh negeri Johor menceritakan tentang sifat orang yang munafik. Berbahayanya sifat orang munafik. Alangkah bagus kalau khutbah Jumaat berkaitan dengan sifat munafik itu dikembangkan lagi, supaya orang jelas. Sebab orang munafik ni tuan-tuan, seperti mana saya sebutkan kemarin dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan tentang orang yang beriman 5 ayat. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi tuan-tuan tengok sifat orang beriman. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang beriman, dia mesti menjadikan kitab Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi dia. Di antara sifat orang yang beriman. Lepas ayat yang kelima, masuk ayat yang keenam, Allah cerita pula tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni Allah kata sama sahaja. Nak cerita keras ni hati orang kafir ni. Sama sahaja kata Allah, kamu beri dia peringatan atau kamu tak beri dia peringatan, mereka tetap tidak beriman. Itu Allah ceritakan tentang orang kafir, sifat orang kafir. Jadi sifat orang beriman, bila diberi peringatan patutnya dia dengar. Sami'na wa ata'na. Tapi orang kafir hati dia begitu. Lepas tu 2 ayat tu orang kafir, kemudian diikuti dengan Yahudi, Nasrani, kemudian 13 ayat Allah Ta'ala ceritakan tentang golongan munafik. Maka golongan munafik ni jarang disyarahkan di masjid-masjid, di surau-surau untuk syarahkan tentang orang munafik. Kerana orang munafik ni bukan zaman sekarang sahaja berlaku. Zaman Nabi dulu dah berlaku. Dalam kaedahnya, bila mana dalam ayat 107 surah Taubah, bila mana Nabi membina sebuah masjid, Nabi bina Masjid Quba, ada seorang yang dinama Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bina juga satu masjid berhampiran dengan masjid Nabi. Dia minta Nabi resmikan masjid tu. Tapi bila Nabi pergi perang, Nabi balik perang, kata Nabi, nanti aku balik perang aku resmikan. Tiba-tiba masjid itu diarahkan untuk dirobohkan, dibakar, kayu jangan ambil walaupun sebatang. Ini masjid pada ketika itu. Kerana masjid itu didirikan dengan satu tujuan, di antara lain untuk memecah belahkan orang Islam. Dalam pada mana Allah kata innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Maka orang munafik ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran sekitar lebih kurang 13 ayat banyaknya. Sebab itu kita kena berhati-hati. Mudah-mudahan dalam diri kita ni tidak ada sifat-sifat munafik. Sebab orang munafik ni tuan-tuan, dalam bahasa mudahnya, dia Islam pada zahirnya. Pada zahirnya dia Islam. Kita nampak dia pergi masjid, kita nampak dia pergi haji. Tapi dari segi batinnya dia kafir. Ini yang berbahaya sebenarnya. Dia berbahaya. Sebab itu Allah sebut, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada dari kalangan manusia ni kata Allah, dia mengaku dia beriman kepada Allah, dia beriman pada hari akhirat, tapi sebenar-benarnya kata Allah dia tak beriman. Dia cakap dia beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Siapa golongan itu? Kaji, selidik sikit, supaya bukan kita nak tuduh orang, supaya kalau ada dalam diri kita ni sifat munafik, kita boleh cepat buang segera. Bagus khutbah tempoh hari. Ada hari ini kita menyambung balik kepada ayat ke-28 dan 29 untuk melihat kekuasaan Allah menciptakan manusia
serta langit-langit di bumi tadi. Dalam surah Al-Infitar pun Allah Ta'ala sebut dalam bab-bab itu, kenapa manusia boleh menderhaka kepada Allah. Apa dah, iza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Kenapa manusia ni kamu boleh menderhaka kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu? Allah Ta'ala tanya dalam surah Al-Infitar. Mulakan dengan hari kiamat, langit terbelah, kan diikuti dengan apa tadi, air bergelora, kubur-kubur terbongkar. Lepas tu Allah Ta'ala tanya manusia, apa yang menyebabkan kamu ni boleh buat derhaka kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan tubuh kamu dan menjadikan batang tubuhmu, susunan tubuhmu seimbang. Lepas tu Allah sebut lagi, bersama kamu ada kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun, dia tahu apa yang kamu buat. Dan dia mencatat. Sama juga seperti mana kita baca daripada surah Al-Kahfi. Bila kita baca surah Al-Kahfi ni tuan-tuan, daripada ayat ke-45 sampai kepada ayat ke-49, 5 fasah kehidupan manusia. Fadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ar fa asbaha hashiman tazrihu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadirah. 5 fasah kehidupan manusia. Sampai fasa yang terakhir, manusia bertanya, wa'udhi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Tuan-tuan tolong renung ataupun catit buat satu catatan, nanti balik rumah buka ayat 45 sampai ayat ke-49. Di situ Allah Ta'ala menceritakan tentang proses kehidupan manusia sampailah manusia kembali kepada Allah nanti. Akhir sekali bila manusia kembali kepada Allah, wa'udhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Lalu diletakkan lembaran kitab-kitab catatan amalmu, kata Allah. Maka engkau akan tengok, kata Allah, orang yang berdosa nanti akan dirasa takut terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Seraya mereka berkata, betapa celakalah aku. Kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Kita jumpa orang, kita senyum pun tertulis. Kita jumpa tahi cecak, kita buang pun tertulis. Hatta sebesar-besar mana kebaikan yang kita buat tertulis, dan sebesar-besar mana kejahatan pun tertulis. Barulah pada ketika itu manusia bertanya, wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Kitab apa ni? Kitab apa ni, kata manusia. Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar. Jadi bagi kita yang buat baik ni tuan-tuan, walaupun orang tak puji kita, orang tak sanjung kita, kita kena ingat bahawa malaikat sentiasa menulis akan apa amal perbuatan kita. Jumpa orang senyum, ada pahala. Jumpa orang beri salam, ada pahala. Langkah pergi masuk masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, ada yang menulis setiap perbuatan kita ni. Kalau inilah kita buat, saya kita akan jadi dari golongan manusia yang insya-Allah selamat hidup di dunia dan selamat akhirat. Maka dalam ayat ini Allah kata, kaifa takfuru, bagaimana kamu tergamak kufur, mengingkari Allah. Macam mana kamu boleh menentang Allah, menderhaka kepada Allah, padahal dahulu kamu mati, tak ada. Lalu dia kata, kemudian dia menghidupkan kamu. Lepas tu dia hidupkan kita. Setelah itu dia matikan balik, dihidupkan kita. Lepas tu kita mati balik, kemudian dihidupkan lagi pula pada hari akhirat kelak. Kali ini hidup yang terusnya tak akan mati lagi. Maka siapa yang masuk syurga, dia akan seronok selama-lamanya. Tapi siapa yang masuk neraka, Allahu Akbar. Itu yang saya kata kepada tuan-tuan tempoh hari. Cerita dunia, saya kata, walau macam mana sedap pun, dia merupakan satu cerita yang akan berakhir. Percayalah cakap saya. Kata orang Jawa, you must believe what I talking about. Percayalah cakap saya. Cerita dunia ni merupakan satu cerita yang berakhir. Semalam saya di Batu Pahat, maka sahabat cerita kisah orang yang ditidurkan. Bila ditidurkan tu, dia tidur, maknanya hilanglah
Tapi pagi tadi saya baca ayat yang hampir sama di surah Bait Raja tadi. Pagi tadi saya baca daripada ayat ke-60 daripada surah Al-An'am. Kemudian saya buka pada ayat ke-42 daripada surah Az-Zumar. Dalam surah Al-An'am ayat 60, Allah kata dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Dia bangkitkan kamu pada waktu siang untuk menghabiskan sisa usia kamu. Kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Lalu diberitahu kepada kamu apa yang telah kamu buat. Subhanallah. Kalau siapa nak merenung. Tapi dalam ayat ke-42 surah Az-Zumar, Allah kata dialah yang memegang nyawa seseorang saat kematian dia. Dan nyawa seseorang yang belum mati dilepaskan bagi siapa yang dikehendaki dan dia menahan bagi siapa yang dikehendaki. Semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang nak berfikir. Bagi orang yang tak fikir, dia tak nampak. Bagi orang berfikir, dia akan faham. Kalau nyawa kita ni mati, nyawa kita dipegang oleh Allah. Bila kita tidur, Allah pegang nyawa kita, dia lepaskan bagi siapa yang dikehendaki, maka bangunlah dia. Tapi dia tahan, maka matilah. Arwah abang saya marin tidur terus tidur. Arwah Haji Yaakob seberang sana kan, tidur terus tidur. Arwah sahabat saya Ustaz Johar tidur terus tidur. Jadi tuan-tuan dalam kuliah ni jangan tidur, takut Allah pegang nyawa tak lepas, mati terus. Wallahu alam, ni bukan ngentam tuan-tuan, tapi saya nak bawa tuan-tuan merenung betapa hebatnya ayat Quran. Maka bagaimana kamu dahulu mati, kata kemudian hidupkan kamu pula pada hari akhirat nanti, maka akhirnya kamu dikembalikan kepada Allah. Akhirnya begitu. Akhirnya kita akan balik juga kepada Allah Ta'ala. Dibalas bagi segala apa yang telah kamu buat. Itu kena faham tadi. Jadi kat dunia ni jangan buat jahat dah. Bersesuaian dengan kata Nabi, if'alil khair fa innahu miftahul jannah. Bersesuaian dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Pagi tadi saya kupaskan di antara mukadimah kuliah saya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia kupas tentang 6 golongan manusia yang dihumban masuk neraka sebelum dihisab. Yang pertama, kata dia pemimpin kerana kezaliman. Jangan tuan-tuan dengar saya cakap ni, tuan-tuan kata saya ngentam pemimpin. Disebut pemimpin kerana kezaliman. Maka kalau kita jadi pemimpin, jangan zalim. Kalau kita jadi ketua suami, jangan zalim. Kita jadi suami sebagai pemimpin rumah tangga, jangan zalim. Kalau ketua kampung, jangan zalim. Kalau ketua sekolah, jangan zalim. Ketua negeri, ketua negara, jangan zalim. Satu. Yang kedua, kepala desa kerana sombong. Ketua-ketua desa kan kerana sombong dia. Kerana jawatan itu bukan untuk disombong, untuk dibangga dengan orang, bukan. Jawatan itu adalah amanah. Mana amanah ni, siapa yang memikul amanah, maka dia akan tanya bawah apa yang di bawah tadi. Seperti mana Amir bin Harun Ar-Rasyid, saat dia berdiri atas mimbar, turun dia daripada mimbar, orang berjumpa dia, wahai Amir Mukminin, aku akan ditanya oleh Allah tentang diri aku aja, tapi kamu akan ditanya oleh Allah tentang orang pada diri kamu dan orang yang berada di bawah kekuasaan kamu. Tapi itulah yang hari ini orang minta. Dia orang nak minta jadi yang atas jawatan tinggi dan sebagainya. Sebenarnya jangan minta jawatan ni, kan? Kalau minta ni pahit berat kita, tuan-tuan. Yang ketiga, orang dusun kerana jahil dia. Orang dusun kerana jahil dia. Maknanya kalau kita jadi orang kampung, biarlah jadi orang yang berilmu. Orang bandar jadi orang berilmu, orang kampung jadi orang berilmu, kan? Ada orang tanya, ilmu banyak-banyak nak buat apa, Ustaz? La ilaha illallah. Saya kata, ada ilmu yang kita belajar segera dan ada ilmu yang kita belajar amalkan lambat. Tapi ibarat orang dah ada duit, dia nak belanja bila-bila je boleh, insya-Allah. Tapi kalau tak ada duit, wallahu a'lam. Yang keempat, orang ramai kerana kebangsaan dia. Dia sibuk berjuangkan bangsa dia, tapi dia tak berjuangkan agama dia. Dalam masa kita berjuangkan bangsa, silakan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, juanglah bangsa, kan? Tapi jangan lupa berjuang untuk agama. Mati kita besok, dia akan tanya madinukah. Dia tak tanya kau bangsa apa, Jawa ke Bugis ke, dia tak tanya. Yang kelima, peniaga kerana khianat. Kalau jadi peniaga, jangan menipu, jangan sipu sukatan, jangan sipu timbangan. Seperti mana kita baca kisah Nabi Shu'aib
Bila mereka menipu sukatan dan timbangan kerana nak jadi kaya cepat, Allah datangkan bala, ribut yang begitu kuat, perkikkan suara yang kuat, mati bergelimpangan. Itu kaum Nabi Syuaib kerana kejahatan, menipu sukatan dan timbangan. Allah Ta'ala tak bagi kita menipu. Jadi bila jadi peniaga, jangan khianat. Yang akhir sekali, ahli ilmu kerana hasad. Ahli ilmu yang banyak ilmu, ada ilmu tapi hasad. Dengan satu sama lain hasad. Dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Ini masalah kita, tuan-tuan. Sebab Nabi kata, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab. Hasad dia akan makan kebaikan yang kau buat, kata Nabi, macam api bakar kayu kering, kata Nabi. Dan dialah ini Allah yang menjadikan untuk kamu segala apa yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi, kata Allah, wa imma sehelai sebesar apa hama begitu halus, wabak COVID-19, tak mak cakap dah, virus sebegitu halus tak dapat dilihat dengan mata. Yang hari ni saya kata manusia kelang kabut dijadikan, dah datang dah virus baru pula yang ni macam-macam baru. Dialah yang menjadikan untuk kamu segala apa yang ada di bumi. Dan ia menuju ke arah kehendaknya, ke arah bahan langit, lalu dijadikan 7 langit dengan sempurnanya, dan ia amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tak ada satu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tempoh hari kita cerita pasal kehebatan Allah. Kalau kamu ambil sebatang jarum, kamu pergi dekat laut, kamu cecah air yang jarum yang sebatang tadi ke dalam laut, kemudian kamu angkat. Adakah air itu akan berkurangan? Jawabnya tidak berkurangan. Itu kehebatan, kekayaan Allah Ta'ala. Hebatnya Allah Ta'ala. Kali ini kita cerita tentang dengan semua, dan dia mengetahui. Dalam surah Al-Kahfi, dia kata apa? Kalau air yang 7 lautan menjadi dakwat, pokok-pokok semua menjadi pena untuk menulis ilmu Allah. Habis air 7 lautan, digandakan dengan 7 lautan. Habis pokok-pokok ni, habis digandakan lagi. Saya ilmu Allah itu tak habis lagi nak ditulis. Jadi di sini nak mengajar kepada kita bahawa Allah ni dia mengetahui segalanya. Bila Allah Ta'ala haramkan arak, Allah Ta'ala haramkan judi, Allah Ta'ala tahu kesan-kesan buruk daripadanya. Bukan kerana menteri besar ke wakil rakyat ke haramkan, tapi itu pengharaman yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita faham munasabah daripada ayat ini. Setelah Allah menyatakan sifat orang fasik dan kedudukan orang-orang kafir dalam ayat sebelumnya, orang munafik dan orang-orang yang fasik dan orang-orang kafir, pada ayat melalui ayat ini Allah menerangkan tentang kedudukan orang kafir. Yang kufur kepada Allah pada sebelum ini mereka tidak. Mereka tiada, kata Allah, sebelum ni kau tak ada. Maka siapa jadikan kau? Kalau kita duduk fikir, botol ni ada yang buat botol ni. Meja ni ataupun tempat ucap ni ada yang buat, mikrofon ada yang buat. Kan? Maka masjid ada yang buat, kipas lampu ada yang buat. Manusia itu sendiri siapa yang buat dia? Siapa yang buat manusia itu tadi? Allah Ta'ala sebut dalam bab mana yang mana patung-patung ini peranan untuk buat alam ni. Mana ada peranan dia? Jadi kenapa kata Allah dimatikan kemudian kembalilah kamu kepada Allah? Akhirnya tuan-tuan, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Itu peringatan yang banyak kali, perkataan raja'a, raji'un, kembali ni banyak kali diulangi. Ini menunjukkan tentang kekuatan dan kekuasaan Allah terhadap sesuatu. Kehebatan Allah Ta'ala terhadap sesuatu. Huraian dan tafsiran muka surat 50. Sesungguhnya pelik keadaan orang kafir. Bagaimana mereka sanggup ingkar kepada kewujudan Allah dan kekuasaannya, sedangkan Allah berkuasa mengadakan mereka daripada tiada kepada ada. Bagaimana Allah kata orang kafir ni dia boleh tak sembah Allah, sedangkan Allah berkuasa menyadakan mereka daripada tiada kepada ada. Itu yang manusia dalam surah Al-Kahf, dalam surah As-Sajadah ayat yang ke-9 dengan ke-10 ni saya sebut banyak ayat Quran. Tuan-tuan boleh selidik dalam ayat Quran tadi. Manusia bertanya, apakah setelah kita hancur dalam tanah ni, dah makan di tanah, kami akan boleh berada dalam ciptaan-ciptaan yang baru?
Bahkan mereka tak percaya. Maka Allah jawab, jadilah kamu batu ke, jadilah kamu besi ke, apa ke, dalam apa bentuk pun, maka Allah berkuasa menghidupkan kamu kembali. Itu yang saya kata kepada tuan-tuan. Bila kita melihat daripada surah Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah ni tuan-tuan baca. Balik rumah baca surah Al-Qiyamah. Jangan baca telefon je. Ngadap telefon berjauh, ngadap telefon. Tapi bila Al-Quran ni, yang betul cerita Quran ni kita tak nak tengok. Bila tuan-tuan buka cerita Al-Quran, daripada surah Al-Qiyamah tu Allah Ta'ala tanya dalam, kata Allah, bila nyawa dah sampai ke tenggeluk ini, kata Allah, siapa lagi dapat selamatkan kamu? Lalu Allah kata, mereka tahu detik perpisahan. Itulah detik perpisahan. Bertaut di antara betis kiri dengan betis kanan ni, kata Allah, dia bertaut ni, dia bertolak ni. Sebegitu kaki dia, dia bertolak begini, saat sakitnya manusia menghadapi sakaratul maut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Baca tuan-tuan renong. Kalau tak boleh nak tu, tengok dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi zilalil Quran, dan kitab yang tafsir ada pada kita ni tuan. Sebab Nabi dah tak ada lagi, Nabi tinggalkan kepada kita ni dua benda. Dua benda tu Nabi tinggal, taraktu fikum amran lan tadillu abadan ma in tamassaktum bi imma kitaballahi wa sunnatu rasulih. Dua perkara. Tu dia. Maka bagaimana mereka boleh kufur? Kata Allah, dulu mereka tak ada. Kemudian kami adakan dia balik dan himpunkan, dan kami menyediakan nikmat zahir dan batin. Kami bagi dia nikmat. Ada telinga dia boleh mendengar, ada mata dia boleh melihat. Ada mata dia boleh melihat, ada akal dia boleh berfikir. Nikmat yang begitu banyak. Allah juga menganugerahkan kepada mereka sebanyak-banyak keistimewaan hidup yang terdiri daripada akal dan panca indera dan emosi. Ada kawan saya tuan-tuan, dia punya ingatan boleh hilang tuan-tuan. Tengah bawa kereta, dia terlupa mana satu minyak, mana satu brek. Dia bawa kereta, dia lupa, memori dia hilang. 30 saat aja kalau hilang memori tuan-tuan, kita bawa kereta kita tak tahu mana brek, mana minyak tuan. Habis. Ada satu orang profesor tuan, dekat tempat saya ngajar, satu profesor, saya tak sebut nama dia lah. Dia pergi ke Muar. Bila dia pergi ke Muar tuan-tuan, dia lupa letak kereta kat mana. Dia pusing kelit. Lalu dia balik telefon bini dia, jemput dia kan, bini dia orang tak jauh sini kan. Bini dia jemput dia, tanya mana kereta hilang. Rupanya dia lupa tempat dia letak kereta tadi. Cukup 30 saat pun jadilah tuan. Macam mana agak manusia ni. Maka begitu juga panca indera dan emosi. Manusia ni ada perasaan. Kita tak macam lembu tuan-tuan. Luan tuan-tuan tengok, lembu pernah ketawa ke tuan-tuan? Kambing pernah ketawa ke? Dia tak sama. Tapi kadang-kadang Allah kata manusia ni, dalam surah Al-A'raf yang kita baca kemarin, kalau tuan-tuan ingat ayat 179 surah Al-A'raf, Allah kata, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. 179 surah Al-A'raf. Apa kata Allah? Kami jadikan isi neraka Jahannam itu, kata Allah, terdiri daripada jin dan manusia. Satu hal, apa sifat dia? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang ada hati. Tapi dengan hati mereka, mereka tak guna nak fikir ayat Allah. Mereka tak nak genong ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, kami bagi mereka mata tapi mereka tak guna untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, kami bagi mereka telinga
Tapi sayang dengan telinga mereka, kata Allah, mereka tak nak dengar ayat-ayat keterangan Allah. Orang yang ada 3 sikap ni tuan, Allah sebut ulaika kal an'am bibalhum adall, macam binatang, malah lebih teruk daripada binatang. Dalam surat Akbar baru-baru ni, sekitar 2-3 hari lepas, ada seorang warga emas didapati bersalah kerana memperkosa seekor kambing dara. Saya bila baca astaghfirullahalazim, kambing betina tu dara, bini dia tak ada, anak dia tak ada, dia bawa kambing betina pukul 1:30 tengah hari, orang sibuk semayang zuhur, dia perkosa kambing betina ni. Tuan-tuan pernah jumpa kambing perkosa orang? Ada tak kambing perkosa orang? Tapi nilai manusia ni kalau dia jatuh, tuan, macam binatang, Allah kata lebih teruk daripada binatang-binatang ternakan. Ini kehebatan Al-Quran, tuan-tuan. Allah perkabaran Al-Quran sampai begitu. Dan dibagi kita emosi dan mengaruniakan berbagai jenis rezeki untuk menjamin kehidupan mereka. Ada rezeki. Tadi saya sebut dekat Baik Raja, kita bergolek aja tuan-tuan, rezeki kita ada. Saya baru balik daripada Shah Alam kuliah, tuan. Sampai dekat sana, orang bagilah sedikit duit kuliah. Bila simpan dalam kocik ni, duit adalah berapa ringgit duit dia? Adalah duit 55. Tengah berhenti dekat section 27 Shah Alam Masjid Munawarah tu. Bila nak pergi tu, sampai dekat tepi tengah jalan tu, ada seorang yang tangan dia kodong. Kodong kiri kanan ni tak ada. Kodong ni tak ada. Dia kepit tabung derma ni tak. Dia kepit begitu. Pergi ke satu kereta, ke satu kereta, ke satu kereta kan. Dalam hati saya fikir, ini mesti sampai dekat aku ni. Mesti sampai dekat aku ni. Rupanya betul. Bila kita nyeling dalam kocik ni, ada 100 setengah. Kan? Nyeling nak bagi ke tak bagi 100 setengah ni. Aku kuliah dapat duit banyak ni, nak bagi kan dah short pula, makan pangkal pula kan. Kan? Jadi kita nak bagi tak bagi. Puja bandainya syaitan ni tuan. Maka carilah duit RM10. Cari mana muara ke bawah, cari tak ada. Cari jumpa duit RM20. Tengok dia dah dekat belakang dah, jauh dah. Buka pintu nak lambai, dia panggil dia nak bagi. Lampu depan dah hijau dah. Orang dah belakang dah horn dah. Tin. Jalan juga tuan. Saya duduk fikir mengelak macam ni lah tuan-tuan tengok. Satu pengajaran yang kita boleh ambil ialah, di mana dalam bab sedekah ni, orang yang hidup susah begitu, kalau dia bergerak sahaja, dia bergerak, rezeki dia ada. Rezeki dia ada dah. Dia bergerak aja, rezeki dia Allah Ta'ala dah tentukan. Walaupun dia kodong. Tapi akhirat, lalu saya baca daripada surah Al-Infitar ayat ke-19, Allah kata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Allah beritahu melalui ayat ke-19, Allah kata hari seorang nanti takkan boleh tolong orang lain. Anak beranak, adik-beradik, saudara mara tak boleh nak tolong. Kan? Yang pertama. Yang keduanya tuan, kadang-kadang bila dia kutip tu orang bagi RM2, RM10, RM2, RM5, saya tengok. Tapi kalau Allah Ta'ala tak rezekikan kita pada ketika itu, walaupun kita nak bagi, tak ada orang nak terima, tak dapat juga kita. Dah jauh dah. Alah, aku kata galatnya. Kan? Semalam terselisih lagi satu tempat. Nak pergi ke kuliah dekat Batu Pahat, Taman Seri Pengaram. Betul-betul tepi jalan tu tuan. Budak ni macam dia pilih-pilih tuan. Macam pilih-pilih minta sedekah nak makan. Nak makan. Saya pun ambil duit, tapi saya sebelah sini. Dia tak datang pula dekat aku tu. Kita dah standby kali, dia tak datang pula dekat kita. Dia pergi tempat lain tuan. Tak ada lagi rezeki rupanya kat situ tuan nak dapat pahala kan. Wallahu a'lam. Kan saya cakap dengan tuan-tuan tempoh hari, tanah yang kita miliki ni, umat Nabi Muhammad ni dibagi tanah sekitar 63 ekar. Mari saya kata, ada kita ni yang dah guna 60 ekar. Saya dah guna 55 ekar. Ada yang dah guna 61 ekar, 62 ekar. Kalau siapa yang umur dia 60 tahun, 65 tahun, itu tanah reserve. Maka tanah reserve ni tanamlah banyak-banyak selagi mampu. Tadi saya sebut, ada orang bila mati, pahala dia masih lagi berpanjangan walaupun dia dah mati. Sekarang ni fikirlah ke arah itu tuan-tuan. Fikir ke arah itu, yang mana di kita mati, pahala kita masih lagi, rezeki pahala tu kita masih lagi dapat. 7 amalan di antara amalan yang pahala dia berpanjangan.
Di antaranya anak yang soleh doakan. Kalau ada, alhamdulillah. Yang keduanya sedekah jariah. Dan kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, sekarang ni kena buat sedekah jariah. Yang antaranya juga dia kata orang yang mengajar ilmu. Kalau ada ilmu, apa pun tuan-tuan ada ilmu yang baik, ajar pada orang. Di antaranya orang yang menulis Al-Quran, yang mengajar Quran, menulis Al-Quran. Di antaranya orang yang bina masjid. Di antaranya orang yang menggali perigi. Di antaranya juga orang yang dia kata mengalirkan air tanah yang tersumbat dan sebagainya, mudahkan orang. Itu antara amalan yang pahala masih berpanjangan. Paling tak ada kita buat 3. Anak soleh, alhamdulillah. Kalau tak ada anak soleh, kahwin baru Haji Musa. Kahwin baru, mudah-mudahan dapat anak baru. Wallahu a'lam. Yang kedua, sedekah jariah. Supaya kita mati, pahala tu masih panjang lagi. Walaupun kita dah masuk dalam kubur, rezeki pahala masih ada lagi. Okey, kita sambung sedikit lagi. Rezeki untuk menjamin kehidupan mereka, dan Allah amat berkuasa untuk mematikan mereka apabila sampai ajal. Mati ni dia bukan kira sakit ke tak sakit. Ada orang sakit bertahun-tahun tak mati. Tapi ada orang yang tak sakit tiba-tiba mati. Itu kena faham. Orang kita silap, tuan-tuan. Cuma dalam kitab kata orang yang sakit dia lebih patut bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Mengingat mati hukum dia sunat. Minta mati hukum dia makruh. Ingat mati sunat. Bukan minta mati. Minta mati makruh. Kita minta supaya usia kita panjang, supaya kita boleh beramal. Itu antaranya, tuan. Dan menghidupkan semula mereka dan kembali kepada Allah untuk dihisap dan menerima balasan. Maka dengan itu kamu tidak wajar mempersenda dan mempermainkan Al-Quran, kata Allah. Kalau dah begitu kehebatan Allah, maka kamu tak boleh persendakan Allah, tak persendakan Quran, dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Tapi orang kafir ramai yang ingkar. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berkata, yang maksudnya, bukankah kamu semua dalam keadaan mati dan tiada sebelum kamu dijadikan oleh Allah? Kemudian kamu dihidupkan, kemudian kamu dimatikan kembali apabila tiba ajal kamu. Setelah itu kamu dihidupkan semula pada hari kiamat nanti. Nanti kamu akan dihidupkan balik. Kita ni akan dihidupkan balik, tuan-tuan, nanti. Qalu rabbana amattana nastain wa ahyaitana nastain. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, Engkaulah telah jadikan kami berkeadaan mati 2 kali dan telah jadikan kami bersifat hidup 2 kali. Ini kehebatan Allah Ta'ala sebut. Kemudian setelah pas Allah mengatakan kekuasaannya menciptakan dan mematikan manusia dan menghidupkan kembali di hari kiamat, Allah nyatakan pula kekuasaannya mencipta bumi dan segala isi kandungannya, yang setiap satu kejadian memberi manfaat antara satu sama lain. Allah jadikan langit bumi itu ada manfaat. Ada manfaatnya, tuan-tuan, untuk kita fikirkan. Allah juga memberi rezeki kepada makhluknya dengan menciptakannya pelbagai jenis rezeki untuk manfaat kehidupan manusia. Begitu juga rezeki. Tuan-tuan tengok binatang-binatang tu semua ada rezeki dia. Anak-anak kita semua ada rezeki. Tuan-tuan tengok burung. Kalau saya sebut tempoh hari burung, tak percaya tuan-tuan tengok bila sampai petang. Pagi ni burung dekat bandar ni tak ada. Dekat traffic roundabout sana tak ada. Semua dia keluar cari makan. Bila dia keluar semua cari makan, nanti tuan-tuan tengok petang, dia balik ramai-ramai. Walaupun tempolok dia kosong, tapi dia balik tu tempolok dia penuh. Siapa yang menentukan rezeki? Yang peliknya, dia reti jalan balik tempat dia tidur tu, dia reti. Kita ni kadang-kadang anak-anak, tuan-tuan minta mak cakap lah, anak-anak kita ada wish kadang-kadang, tak reti jalan balik. Saya pergi satu surau dekat kawasan Bandar Muar, tak jauh, tuan. Saya tak sebut surau ni mana. Tapi depan surau tu ada warung. Azan berkumandang kuat macam mana pun, beradab betul dengan warung tu, tuan. Alah, sedihnya orang tak ambil kisah langsung, tuan. Tak ambil kisah langsung. Berbeza dengan cerita dunia. Betul lah kata Sayyidina Ali, innad dunya qadir tahalat mutbilah wa innal akhirati qadir tahalat mutbalah. Kata-kata Sayyidina Ali, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Matan Arba'in, hujung kitab tadi.
Kata Sayyidina Ali, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya dunia ini, kata dia, berangkat membelakangi kamu. Dunia ni bila umur kita bertambah, bermakna kita makin jauh daripada dunia. Wa innal akhirah, tapi akhirat itu, kata dia, dia berangkat mendatangi. Bila usia kita ni bertambah, kita sebenarnya makin dekat dengan akhirat. Dan bagi keduanya, kata Sayyidina Ali, ada putera dia. Ada orang yang sibuk cari dunia, putera dunia, dan ada orang sibuk cari akhirat, putera akhirat. Maka pesan Sayyidina Ali, kamu kena menjadi putera akhirat, jangan jadi putera dunia. Kerana hari yang sedang kamu ada ni, jangan lupa, adalah hari amal, kata Sayyidina Ali, bukan hari perhitungan. Apa bukti dia? Tuan-tuan pergi sembahyang dekat masjid, dekat surau, ada tuan-tuan jumpa duit bawah sejadah. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, ada jumpa duit bawah tempat duduk tuan-tuan. Tuan-tuan baca Quran, ada jumpa duit celah Quran. Tak ada. Hari ini adalah hari amal, bukan hari perhitungan. Tetapi hari esok, kata Sayyidina Ali, setelah kamu mati, maka hari itu adalah hari perhitungan, bukan hari amal lagi. Dah mati, bukan lagi hari amal. Tuan-tuan ingat tak, mula-mula kuliah saya sebut hari itu, manusia ni ada yang dah mati dia tak minta balik lagi, tapi ada manusia yang dah mati dia minta balik. Farji'na na'mal salihah, dia nak minta balik. Mudah-mudahan tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, saya doakan antara golongan-golongan yang tak minta balik lagi setelah masuk dalam lubang kubur. Kerana amal tuan-tuan mungkin mencukupi. Saya doakan sebegitulah tuan-tuan. Yang kita boleh ni tuan, doa. Tuan-tuan, kita mudah-mudahan sebegitulah. Wah, Allah perkenankan mudah-mudahan. Tak minta balik lagi dah, kerana amal kita dah cukup. Macam kita nak pencen tuan, dah setiap standby dah. Ada berapa nak pencen ni? Ada tak banyak, 4 juta. Hidup berapa tahun lagi? InsyaAllah cukup. Kita dah tak kerja pun tak apa, duduk bergolek aja kat rumah kan. Bergolek habis. Bergolek pasal bekal kita dah cukup. Maka begitu juga soal akhirat, mudah-mudahan bekal kita cukup tadi tuan-tuan. Maka dia kata menciptakan dan mematikan kamu dan segala isi kandungannya. Dan setiap kejadian memberi manfaat untuk kamu selama ini. Allah juga memberi rezeki kepada makhluk yang menciptakannya dan pelbagai jenis rezeki untuk manfaat kehidupan dia. Ada yang kerja sapu daun, ada yang kerja bertukang, ada yang kerja potong sawit, ada yang kerja bercakap, macam-macam kerja. Semua tu rezeki Allah Ta'ala bagi. Kemudian Allah mematikan manusia di dunia ini yang sentiasa berada di bawah bayangan 7 petala langit. Langit tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kudrahnya. Ia dihiasi dengan bulan dan bintang. Bagaimana Allah Ta'ala letak padanya bulan dan bintang. Kan? Orang tengok hari ni tuan-tuan, saya bila naik Jambatan Muar, kita buat perbandingan antara tangkap dengan Muar. Lampu mana yang lawa? Tengok sini cantik, sana kurang cantik. Sekarang tangkap dah pula hias pula. Lampu warna-warna. Muar pun tangkap hias, tuan-tuan. Hias. Tapi Allah kata, cuba kamu tengok pula langit, bagaimana Allah Ta'ala hias langit. Cuba tengok dongak ke langit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Dalam ayat ke-54 daripada surah Al-Kahfi, ayat 54 surah Al-Kahfi, kata Allah, kami buat macam-macam perumpamaan. Tapi manusia ni, kata Allah, memang jenis yang banyak membantah. Marin kita baca, tuan-tuan ingat ayat yang sebelum, Allah buat perumpamaan lalat dengan nyamuk. Betul? Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-45, Allah kata ibarat air hujan yang turun. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala kata, tuan, perumpamaan hati manusia ni yang keras dengan hati yang lembut. Makna yang boleh terima pengajaran dengan yang keras tak boleh terima pengajaran. Seperti tanah yang tinggi dengan tanah rendah. Bila tuan-tuan naik Cameron Highland, jangan sibuk cari teh. Penat-penat jauh cari teh, alat-alat. Kat sini pun boleh beli teh. Jangan tengok tehnya aja, tapi tengok bagaimana Allah kata tanah tinggi dengan tanah rendah tak sama. Walaupun Allah Ta'ala tak timpakan hujan tak banyak sangat di Cameron Island, tapi sayur-sayuran dia subur. Angin tu cukup dah. Tanah rendah tempat kita, air penuh, tapi pokok rekit aja.
Saya duduk dia berfikir, duduk kat kebun tu tersawit. Saya duduk renung dah fikir. Kenapa kebun ni tadi dia tak subur? Pokok sawit yang kita beli saiz sama besar, sama tinggi, tanam dalam masa yang sama, di satu tanah yang sama, sekitar 4,5 ekar tanah. Dah 3 tahun tanam lebih kurang, tapi pokok yang di sini tak sama dengan pokok di sini. Kenapa? Akhirnya saya duduk fikir, dia genong ayat Quran, oh beginilah. Tanah yang sini walaupun dia gitu dia subur, tapi tanah ni dia tak subur. Bila tak subur ni tuan-tuan, nak buat macam mana? Kena tabur kapur, kena tabur baja baru tanah tu subur. Sama juga kita pergi setengah-tengah masjid, tengah-tengah surau, tak ada orang. Masjid Jamik Taib Raja hebat tuan-tuan. Saya ucap tahniahlah kepada pengurusan Masjid Jamik Taib Raja. Ada orang Taib Raja ni. Ada. Tapi bagus. Yang bagus kita kata bagus. Kuliah subuh dia penuh. Majlis ilmu dia muslimat ramai. Tapi setengah tempat kita pergi la ilaha illallah. Sebab apa? Tanahnya tak berapa nak subur. Macam mana nak suburkan tanah ni ustaz? Kena taruh kapur, kena tabuk baja. Majlis ilmu tu kena ada. Hadis yang Nabi baca dalam kitab yang kita baca kemarin. Ya bani Adam in salah adinukum salah adamukum salah amalukum wa in fasada dinukum. Kata Nabi, kalau agama kau baik, darah kau baik, daging kau baik, maka perbuatan kau juga baik. Wa in fasada dinukum, tapi kalau agama kau rosak, darah daging kau rosak, maka perbuatan kau juga akan jadi rosak. Itu ukuran manusia baik tak baik itu tadi. Maka diciptakan langit tujuh, dia kata tersebut diangkat. Sebab itu perlu majlis ilmu. Majlis kuliah satu-satu tempat perlu sangat majlis ilmu. Perlu sangat majlis ilmu, majlis kuliah. Semalam saya dekat Taman Seri Penggaram tu penuh tuan. Kalau sembahyang tuan, minta mak cakap semalam, melimpah ruah. Melimpah ruah. Saya nak keluar tadi dari Masjid Baik Raja tadi, saya sempat tengok jumlah yang hadir solat fardu subuh dekat Masjid Baik Raja tadi. Saya tengok yang tulis tadi lelaki semua sekali. Aku tak tulis, ngelat. Tapi saya tengok yang tulis tadi. Yang tulis saja sekitar 79 orang, ke tak silap saya. 79 atau 74. Itu baru orang lelaki, orang perempuan. Mengalahkan sesetengah masjid. Nak katakan orang tak ramai, ramai. Kan? Banyak rumah, kilang-kilang banyak orang, tapi orang tak pergi. Kenapa? Itu yang penting kita fikirkan untuk suburkan tanah tadi. Majlis ilmu, majlis kuliah, majlis tazkirah tadi. Kemudian daripada hukumnya, kalimah istawa dalam ayat ini ialah summastawa. Terdapat 3 pendapat ulama. Yang pertama kata dia, kebanyakan para ulama menyatakan wajib dibaca dan beriman dengan dia tanpa perlu ditafsirkan. Kan? Yang kita baca dalam surah Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Tu istawa tadi bagaimana dia? Semalam ada seorang bekas orang besar pejabat pendidikan negeri Johor duduk tanya masalah ni tadi. Saya kata inilah masalah masyarakat kita. Tak ngaji. Tidak ngaji, tak nak belajar bab soal-soal agama ni. Tidak mak cakap lah kadang-kadang. Tapi itulah hakikat dia. Yang hari ni kita ngajar, budak-budak halu-halu saja belajar. Pergi sekolah agama ni halu-halu. Yang tua-tua tak belajar, saya kata. Dah tak nak belajar lagi dah. Jadi timbul masalah. Bersemayam hari ni, saya kata bergaduh, bermusuh antara satu sama lain dalam bab yang orang kata titik bengik ni kadang-kadang bergaduh tadi. Menyatakan wajib baginya beriman. Kita percaya dah. Ada dia tanya kepada saya tentang sifat 20. Saya kata belajarlah. Habis orang kata begini-begini ustaz, yang bid'ah dah orang kata begini-begini. Ya, saya kata minta mak cakaplah. Bukannya itu yang pentingnya. Yang pentingnya ialah kita kenal Tuhan kita. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke masjid, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik basikal, ada yang naik kereta, ada yang naik bas, ada yang naik lori. Yang pentingnya sampai masjid. Sebegitu juga kita belajar sifat 20. Yang pentingnya kita kenal Tuhan kita. Itu yang pentingnya tuan. Kita kenal Tuhan kita. Kita tidak meneraka, kita tidak menyengutukan Tuhan kita. Itu yang pentingnya tadi. Apa cara kita nak belajar? Selagi diizinkan, silakan. Dan dengannya tanpa perlu ditafsirkan. Imam Malik ditanya oleh lelaki tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka jawab Imam Malik, kalimah istawa itu tidak tersembunyi. Sebagaimana keadaannya tidak boleh dibayangkan dengan akal.
Tak boleh bayang dengan akal. Macam ngajar anak murid darjah 5 tuan-tuan, pada bab sifat yang bertakluk, bahagian takluk, jenis takluk, bentuk takluk, macam mana ni? Darjah 5, umur 11 tahun, ngajar bab takluk, tanjizi kadim, suluhul kadim, qabdah dan sebagainya. Nak ngajar macam mana? Budak darjah 5. Itu yang bila nak peksa tanyalah solat jenazah macam mana? Budak ni jawab, kita ambil mayat ni, kita dirikan, kita takbirkan dia, kita rokokkan dia, kita sujudkan dia. Kerana tahap umur dia belajar tadi tak sampai kepada kematangan dia berfikir. Itu masalah. Jadi begitulah dalam bab-bab tauhid, tuan, kita serah. Bila kita tak reti, wallahu a'lam. Jangan kita nak tafsir ikut kepala otak kita dah. Wallahu a'lam. Bila Allah kata bersemayam, bersemayamlah. Macam mana entah. Lebih selamat daripada kita nak duduk kaji, nak kaji begini. Lebih selamat entah. Wallahu a'lam. Kan? 2. Nah, ni macam orang tanyalah, bila berlaku kiamat? Mata sa'ah, bila kiamat? Entah. Wallahu a'lam. Allah sahaja mengetahui. Saya tak tahu. Habis itu. Dan yang kedua, termasuk dalam ayat mutasyabihat, dibaca sebagaimana yang dikehendaki, ditafsirkan mengikut zahir, iaitu bermakna ke atas dan mengikut meninggi di atas sesuatu, namun pendapat ini disangkal. Serahlah kepada Allah. Dan yang ketiga, sebahagian ulama membaca sebagaimana dikehendaki dan ditafsirkan mengikut kesesuaian, tidak boleh dimaknakan mengikut zahir ayat. Tak boleh makna ikut zahir ayat, sebab dalam Quran nanti tuan-tuan akan jumpa muka Allah dan tangan Allah. Macam mana? Entah. Wallahu a'lam. Kekuasaan Allah saya tak tahu. Wallahu a'lam. Banyak benda lagi yang kita nak fikir, yang kita tak boleh fikir. Macam saya cakap dengan tuan-tuan, marilah. Ada orang bertanya, apa bukti ada Allah? Maka Arab Badui ni kata, dia tanya dengan seorang ni, orang Muslim ni, apa bukti ada Allah? Maka Arab ni kata, bukti ada Allah, adanya alam ini. Ada unta, mesti ada tai unta, menunjukkan mesti ada unta yang berak. Mesti ada unta, baru ada tai unta. Maka dia tanya lagi, macam mana Allah? Allah ni macam mana? Dia tanya lagi. Si Arab Badui ni tanya lagi, macam mana Allah? Lalu kata orang alim tadi, aku nak tanya kau, rumput itu, rumput tu dimakan oleh kedai makan, kambing makan, unta makan, lembu pun makan. Kenapa di antara tai kambing, tai lembu, tai unta, tai kerbau tak sama? Kenapa tai kambing bulat-bulat, tai lembu macam kuih pau tu, macam pancake tu? Kenapa tak sama? Kenapa tak sama? Dia pun tak tahu nak jawab. Kalau yang itu pun kamu tak boleh nak jawab, macam mana kamu nak tanya bagaimana Allah? Kaifallah, mata Allah, macam mana nak tanya? Percaya cukup. Dah tuan-tuan. Ini senang. Ni kita kadang-kadang nak menggali benda yang bukan kerja kita, kita nak menggali lebih dalam lagi. Akhirnya menjadi orang lebih pening, lebih pening. Maka bagaimana dikehendaki ditafsirkan? Menerusi ayat ini sikit lagi tuan-tuan. Menunjukkan wujudnya 7 petala langit dan bumi sebagaimana firman Allah Ta'ala. Tuan-tuan jangan kata, iya ke Ustaz? Kalau tak saya, pergilah tengok. Nak cakap macam mana? Macam saya cakap tuan-tuan, kalau ketika seorang, apa nama dia tu? Apa nama? Yang orang tanya, di mana pusat dunia? Dia kata, tempat aku berdiri ni pusat dunia. Iya ke kata dia? Kalau kau tak sayang, kau ukur. Siapa nak ukur agak-agak? Nak ukur kat mana pusat dunia? Mana kita tahu tuan-tuan? Maka Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard mithlahunna yatanazzalul amr bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 petala langit dan dia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berkuasa terus menerus antara alam langit dan bumi. Dia berkuasa terus atas alam langit dan bumi ni, dia berkuasa betul. Ada yang memerintah, Rabbil Alamin, yang takbir. Tak payah banyak tuan-tuan kalau bawa kereta mata kejam. Siapa berani bawa mata kejam? Saya pakar Ustaz, bawa kereta, bawa mata kejam. Nak lagi pada sini sampai dekat balai polis, saya bagi RM20. Nak? Tak sampai 5 minit pun, saya bagi RM20. Siapa nak test? Saya dah cakap Ustaz, mesti mata nak kena celik baru nampak selamat.
Maka kalau dah begitu orang buat kenderaan, maka sebegitulah alam ini. Kalau tak ada yang mengatur malam dan siang, matahari dan sebagainya, apa jadi alam ni? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, kata Allah, yang mana yang kamu nak dustakan? Tapi peliknya orang kafir dalam keadaan sebegitu masih lagi sembah patung, sembah tok pekong, sembah ni. Itu satu hal yang lain. Kita pula duduk susahnya kita hari ni. Dan atas tiap sesuatu bahawa diberikan demikian itulah supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Itulah yang dikatakan takluk ilmu. Semalam bila dia tanya ustaz berkaitan dengan ini, takluk bahagian apa ustaz? Takluk ilmu, saya kata. Ilmu Allah Ta'ala, takluk ni tuan-tuan, saya ibaratkan macam inilah. Suatu sifat yang berdiri kepada zat, selain daripada dia berdiri pada zat, dia melampau pada yang lain. Saya ulang sekali lagi. Takluk ni pengertian tu, kalau tak dapat banyak pengertian tu kita faham pun jadilah. Suatu sifat yang berdiri pada zat, selain daripada dia berdiri pada zat, dia melampau pada yang lain. Apa contohnya ustaz? Apa contoh dia berdiri pada zat dan dia melampau pada yang lain? Okey, cuba tuan-tuan tengok. Tiang ni warna biru. Biru ni dia berdiri pada zat, tapi dia tak melampau pada yang lain. Dia tak melampau pada yang lain. Kalau tuan-tuan tengok lampu ni selain daripada dia menyala, dia melampau, dia menerangi kepada yang lain. Boleh faham? Dia melampau pada yang lain. Sebegitu bila Allah dia mengetahui segala dengan ilmunya, dia mengetahui segala-galanya. Itu kitab dululah kalau kita baca. Maka dikupas wujudnya Allah Ta'ala itu, kata dia menepati antara ada dengan tak ada. Semalam mantan pegawai pendidikan yang besar tu di Batu Pahat, dia tanya saya, apa makna ustaz? Bila saya dah nak keluar ni, dia tanya lagi, apa maknanya tadi ustaz? Cuba ustaz urai-uraikan. Menepati antara ada dengan tak ada. Kalau nak ngajar senang, menepati ada dengan tak ada lah. Macam mana ada dengan tak ada? Macam mana ada dengan tak ada? Kalau nak ngajar senang, sampai wadah jemu kita balik kan? Ada dengan tak ada tu tak faham ke? Kita balik. Tapi kalau kita nak bagi orang faham, supaya orang faham ilmu, menepati antara dengan ada dengan tak ada tu maknanya ada pada pengetahuan. Pada pengetahuan kita Allah ada, tapi pada pandangan kita Allah Ta'ala tak ada. Nampak ke Allah? Tak nampak. Pada pengetahuan Allah ada tak? Ada. Tuan-tuan dengar suara saya? Ada tak dengar tak suara saya? Nampak tak suara saya? Tak nampak. Ada tak suara saya? Ada. Itu sebenarnya kan. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala itu ada. Tadi hakikat dia. Okey, kita sambung balik. Dan dia kata seterusnya, kita tidak perlu membahaskan apa maksud 7 petala langit dan bumi, kerana kita wajib beriman mengikut zahir ayat itu saja. Cukuplah. Jangan nak kaji lagi. Kita tengok kawan-kawan kita ni bergerak, maknanya ada nyawa lagi lah. Jangan kita bawa pula tukar besi. Nak buat apa? Nak ketuk kepala dia. Betul nak tengok nyawa dia ada tak? Kita masuk penjara lah kan. Tengok kawan kita ni bergerak, maknanya hidup lagi. Tapi kalau dia dah gitu diam aja, sekali-sekali kena goyang, takut dia dah meninggal. Wallahualam. Kan, balik pada soalan. Keagungan ciptaan Allah di mana langit dan bumi yang dan bumi dihampar. Seterusnya pada ayat itu tadi pengajaran daripada hukum. Pengajaran daripada ayat ni, sifat kekufuran mencakupi kepada mereka yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Siapa tak percaya Nabi Muhammad, maka kufur. Dan apa yang dibawa olehnya, tak percaya apa yang dibawa oleh Nabi, kufur. Mereka, walaupun mereka mendakwa mereka itu beriman dengan kitab terdahulu, kerana mereka tidak mengakui Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia kata dia beriman, hakikatnya dia kufur. Dia engkar. 2, dalil kekuasaan Allah dan menunjukkan banyak di antaranya. Allah jadikan bumi dan isinya, langit dan hiasannya, menjadikan manusia daripada tiada kepada ada, membuktikan dan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat besok. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mula wujudnya sesuatu kejadian, maka kami ulangi wujudnya lagi.
Dan yang ketiga, ayat di atas adalah dalil Allah menjadikan bumi sebelum langit dan merujuk kepada tafsir Al-Tabari. Dia kata menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala jadikan bumi dulu sebelum Allah Ta'ala menjadikan langit. Dalil itu tadi. Kalau ikut pada dalil itu tadi, Allah Ta'ala jadi. Tuan-tuan jangan bergaduh pula. Lama-lama bergaduh bertumbuk. Langit dulu, bumi dulu, langit dulu. Kadang-kadang kita bergaduh, telur dengan ayam mana dulu. Yang seorang kata telur dulu. Kalau tak ada telur, macam mana ada ayam? Seorang kata kalau tak ada ayam, macam mana nak telur? Akhirnya dia bertumbuk antara satu sama lain. Dia bertumbuk antara satu sama lain. Pisang goreng. Pisang dulu ke goreng dulu? Goreng pisang ke pisang goreng? Goreng pisang ke pisang goreng? Kan? Bergaduh kat situ. Langit bumi mana dulu? Kalau ikut pada zahir ayat, maknanya bumi dulu lepas tu langit. Hakikat sebenarnya kita tak tahu. Wallahu a'lam. Allah sahaja lebih mengetahuinya. Jangan bergaduh pula kat situ. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah menciptakan bumi untuk manfaat manusia dan tujuannya untuk kebaikan dan memenuhi keperluan manusia. Itu tujuan dia. Allah Ta'ala jadikan bumi ni untuk manusia. Manusia Allah jadikan untuk siapa? Itu persoalan dia. Allah jadikan dunia ni untuk manusia. Manusia untuk siapa pula? Manusia ni Allah jadikan untuk beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Sikit lagi tuan, ada dua lagi. Yang kelima, ayat ini memberi peringatan bahawa hidup dan mati manusia di atas kekuasaan Allah. Jua. Nampak? Hidup mati kita ni dalam kekuasaan Allah. Sekarang musim PKP. Kita jagalah penjarakan. Kita pakailah topeng mask. Kita jaga penjarakan, pakai topeng dan sebagainya, jaga kebersihan, basuh tangan, ambil air semayang, ambil uduk. Yang selebihnya kita tawakal kepada Allah. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tiga sifat orang beriman di antara tiga sifat. Disebut antaranya bertawakal kepada Allah. Kita dah jaga ke semua sekali. Vaksin kita dah vaksin, mandi kita dah jaga kebersihan, dah basuh semua sekali, pakai mask, kita dah buat penjarakan. Selebihnya kita tawakal kepada Allah. Jangan jadi setengah masjid. Setengah masjid yang hari ni sampai hari ni tak mula kuliah lagi. Saya tanya, bila nak kuliah? Jawapan dia tahun depan Ustaz. Bulan berapa? Tak pasti lagi. Tak pasti lagi. Kenapa? Kita takut COVID Ustaz. Kita takut COVID Ustaz. Lalu saya kata, yang peliknya duduk warung tak takut COVID. Duduk main bola, padang bola hari tu dekat stadium. Ingat tak? JDT lawan Terengganu 4-1. Aku tahu juga tu. 4-1. Tak takut COVID pun. Duduk kat warung, duduk supermarket, pasar raya, pasar lambak, pasar tani, segala pasar. Tak takut COVID. Tapi bila sampai duduk masjid nak buat kuliah, takut COVID. Siapa yang bisik agak-agak tuan-tuan tu? Siapa yang bisik agak-agak tu? Takkah kita bimbang? Allah kata asyaitanu ya'idzukumul faqra. Maka bila lagi agak-agaknya masjid ini akan dapat diimarahkan tuan-tuan. Tapi begitulah tuan-tuan. Dulu kalau tengok kini dan selama-lamanya masjid ni tuan-tuan, betul lah. Seperti mana disebut dalam kitab Membudayakan Sunnah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, jilid yang ke-6, di antara 48 tanda-tanda akan berlaku kiamat, masjid-masjid banyak didirikan tetapi tidak ada pengimarahan. Tengoklah sendiri tuan-tuan. Saya tak nak cakap banyak, tuan-tuan tengok sendiri apa yang saya sebut. Cari kitab tu, tak percaya. Jilid yang ke-6, disebut 48 tanda akan berlaku kiamat. Saya sebut satu je tadi. Banyak sebut tak habis sekarang. Yang ke-6, ilmu Allah Ta'ala maha halus, mencakupi semua ciptaannya. Daripada sekecil-kecil perkara, uniknya, sampai sebesar-besar perkara. Langit bumi itu besar. Sebesar-besar makhluk ciptaan Allah. Tuan-tuan kena ingat, makhluk yang paling kecil di antara kecil, virus wabak COVID-19 pun dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Kita ni, ilmu kita tahu satu bidang saja. Kadang-kadang kita bidang ni kita pandai, bidang ni kita pandai, bidang ni kita tak pandai. Saya semalam bawa kereta saya tuan-tuan.
Kereta Mercedes saya rosak. Aircon tak sejuk. Saya tak jumpa ustaz. Ustaz, tolong repairkan. Ustaz pandai baca Al-Quran, bacakan. Ni ustaz dia. Saya tak jumpa. Saya jumpa pakar dia. Kita nak buat rumah, kita mesti jumpa pakar rumah, tukang rumah. Kita lembu kita sakit, kita jumpa pejabat haiwan. Jangan pula kita sakit jantung, kita jumpa doktor haiwan. Doktor, tolong rawat saya ni. Doktor kan biasa ubat haiwan kan. Saya jantung saya sakit. Buang operation boleh? Itu jawabnya buang terbiat dah tu. Kita akan cari orang yang pakar. Maka sebegitu juga tuan-tuan, agama ni kita kena cari agama, kena buka Quran, buka hadis Nabi, jumpa para alim ulama. Dan seterusnya dia kata, maka wajarlah Allah bersifat maha mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan di bumi, serta saiznya tadi, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan. Itu kehebatan Allah. Kerana kita duduk ini tuan-tuan, maka dinamakan dalam istilah bahasa kita bertafakur, memikirkan keagamaan, diberi kita panjaran pahala tuan-tuan. Allah suruh kita ni banyak berfikir, afala tatafakkarun, afala yatafakkarun dan sebagainya. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu untuk pagi ni, insya-Allah. Minggu depan kita akan sambut satu tajuk lain, manusia menjadi khalifah. Ni yang kita nak cerita. Kenapa kita datang? Lama ni orang tak tahu kenapa datang. Kisah seorang lelaki yang namanya Bahlul. Bahlul dia punya bahlulnya, dia letak kayu celah kelengkang. Dia lari keliling padang. Amirul Mukminin beri salam, Assalamualaikum ya Bahlul. Nanti kita cerita insya-Allah pada minggu depan. Apa tujuan Allah datangkan kita dekat dunia? Supaya kita tidak leka, lalai dalam kehidupan kita. Sekadar itu insya-Allah kita sambung balik pada masa akan datang insya-Allah. Saya rasa tak ada kemusykilan, semua memahami insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairadz dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Astaghfirullah. Ada sikit sumbangan dari Hela.